Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni koleksi hadis hukum karangan apa Syed apa Hasbi As-Siddiqi dah. Syekh Kiai Hasbi As-Siddiqi ya. Jadi dia buat koleksi hadis hukum ni banyaklah kitab-kitab rujukan termasuk juga kitab Muntaqah. Lepas tu kitab Bulughul Maram dah. Dan syarah kitab tersebut lah dah. Jadi masalah ke-8 ni dalam bab taharah lagi, dalam bab ibadah, dalam bab taharah, bab kecil taharah. Dan masalah yang ke-8 dalam bab taharah ni, air yang mengandung bangkai. Ada bangkai dalam air tu, binatang yang tidak berdarah. Bangkai itu tidak berdarah seperti lalat dah. Berdarah juga, itu tak apa dah. Cuma yang kurang lah, kecil sikit sangat, potak darah ni. Hadis yang ke-14 dalam bab ni, hadis ke-14 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma yanzi'hu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhar shifaan. Rahul Bukhari wa Abu Daud. Hadis ke-14 ni dari Abu Hurairah berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila lalat jatuh ke dalam minuman, hendaklah lalat itu dibenamkan. Sesudah dibenamkan, dikeluarkan, yakni dibuai lah. Kerana pada sebelah sayapnya ada penyakit, daripada sayap yang sebelah lagi ada penawar. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Hadis ni dalam Bulughul Maram. Muka surat ni kali tak? Jadi sebelah sayap penyakit, sebelah sayap penawar lalat dah. Hadis yang ke-15 ni. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya Salman ayyuma ta'amin aw sharabin matat fihi dabatun laysat fihi nafsun sa'ilatun fahuwa al-halalu akluhu wa syurbuhu wa wudu'uhu rawahu Tirmizi wa Daruqutni. Hadis ke-15 dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Salman, setiap makanan atau minuman yang di dalamnya binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Makanan atau binatang itu tidak mempunyai darah yang mengalir. Bukan tak ada darah langsung, tak ada darah yang mengalir. Masfuh. Telah mati, maka makanan atau minuman itu halal dimakan dan diminum atau boleh untuk mengambil air solat. Jadi, makanan minuman itu jatuh. Tak ada masalah lah dah. Makanan minuman bukan lalat tu dah, bukan makan lalat. Bukan lalat tu makan makanan hak kena lalat jatuh dia tu boleh makan walaupun mapuh lalat tu dah. Hadis Tirmizi dan Daruqutni, rujuk Al-Mughni juz 1 ke 29. Pertama, hadis ke-14 juga diriwayatkan oleh Ahmad. Ulama-ulama hadis yang lain meriwayatkannya dengan sedikit berlainan lafaz lah. Sanadnya dipandang sahih oleh semua muhaddisin, jadi sahih kuat benar lah hadis tu dah. Selai lalat tu buat tubik dia. Menyatakan bahawa air yang sedikit tidak menjadi najis lantaran kemasukan binatang yang mati yang tidak mengalir darah dalamnya, binatang kecil. Kerana binatang-binatang yang sedemikian mati hidupnya sama saja dah. Serupa je. Bangkai tak bangkai, benda remeh-temeh dah. Ni caw ke kutu dah. Ada nama mazhab kita lah. Kalau kutu kecil lagi dah lalat dah, tak caw ada darah dah. Darah cara ni darah masfuh dan darah yang mengalir dah. Darah hak ada sikit-sikit nyamuk ke apa, kutu, lalat ke apa, kita buat kira dah dah. Okay, lepas tu dia bandingkan hisap darah ke apa dah. Enggak, lalat ada darah, bukan tak ada rasa darah. Cuma dia tidak mengalir, tidak banyak sikit sangat. Dan juga menyatakan bahawa apabila lalat jatuh ke dalam makanan yang basah ataupun minuman, bukan makanan kering, makanan basah lah, hendaklah dibenamkan lalat itu ke dalam kuah ke apa dah. Sudah dibenamkannya, lalat mapuh ni, barulah dibuang keluar. Juga menyatakan kebolehan kita mematikan binatang untuk menolak kemelaratan yang datang daripadanya. Kalau tak mapuh, kita selai jadi kau mapuh. Tak apa dah. Dan bahawa memakan lalat dan yang sepertinya adalah haram. Lalat tu tak haram lah. Bila makan lalat tu haram. Tapi kalau dia jatuh atas makanan dalam kuah, dalam air ke apa, selai tahu, boleh makan lah. Jadi tidak haram. Haram tu lalat lah. Okay, hadis yang ke-15 pula.
Pengarang Al-Mughni tiada mencelanya. Mughni Qudamah, Ibnu Qudamah ni dah. Kitab besar mazhab Hambali dah. Menyatakan bahawa makanan dan minuman yang telah masuk dalam dia binatang yang tidak berdarah seperti lalat dan sebagainya halal dimakan, dan air itu sah dipakai untuk mengambil wudu, ambil wudu, minum ke apa boleh berlaku lah. Kalau air lalat kau seumpama lalat dah, kutu ke apa benda-benda remeh-temeh nak belalai ke benda kecil-kecil gitu, remeh-temeh kita kata dah. Kalau ada darah pun sikit pun sangat dah. Okey, habis itu dah. Yang kedua, poin kedua, tidak ada perselisihan para fuqaha dalam masalah ini. Semua mereka menetapkan apabila lalat jatuh ke dalam makanan yang basah dan minuman, maka minuman makanan itu boleh untuk diminum dan dimakan. Dah, macam tadi lah. Kata Al-Amir As-San'ani lah, pengarang Subul Salam ni, Syarah Bulughul Maram ni. Al-Amir As-San'ani, asal hukum hanya lalat saja yang kita perlu perlakukan demikian. Kalau ikut hadis tu, lalat Nabi ajar dah. Akan tetapi kerana mengingatkan kaedah, hukum berputar sekitar ilaknya. Kalau kaedah fiqh ni, ilaknya nate tu bukan masalah lalat tu ada sajak dia, so penawar so nyakit. Tapi cara Nabi tu, benate tu mapuh, lalat mapuh masuk dalam air, dalam kuah, dalam apa ni, benda-benda cair ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas subuh maksudnya menate hak serupa lalat tu, ilak hukum ni sama lah. Boleh lah dah. Dah. Nak cerita ni mapuh lalat pun boleh makan. Itu nate-nate halus. Lalat tu, serangga-serangga lain, lalat tu mati masuk dari kuah kita. Kau apa kau. Masuk lain kita mapuh ke apa. Kira tidak bernajis lah. Tidak bawa najis. Walaupun lalat tu haram makan apa. Gitu lah. Maka persamaan motif menimbulkan persamaan hukum. Hukum yang ditentukan untuk lalat ini diterapkan juga kepada segala binatang. Binatang yang lain yang darahnya tidak mengalir. Bukan darah tak ada. Darah ada, darah tak mengalir. Tidak banyak dah. Jadi tidak menajiskan makanan dan minuman. Sebab yang menajiskan makanan dan minuman adalah darah yang ada pada binatang itu. Dan mengalir lah. Dan hal ini tidak terdapat pada lalat dah. Perintah membenamkannya adalah untuk menghilangkan racun yang terdapat pada sayap lalat yang jatuh itu. Para tabik ni, doktor-doktor yang dulu ni lah. Para tabik ni. Cuma tabik lah ni kita banyak ambil daripada orang putih ni. Tabik bukan ambil daripada Yunani pun tidak lah. Hak baru dah. Orang putih pun sebenarnya daripada tamadun Islam juga. Daripada Ibn Sina ke apa dah. Tapi tabik ni yang ambil hak Yunani lagi, hak lain lah. Ada perubatan Cina, perubatan India, macam-macam lah. Okay, para tabik mengakui bahawa salah satu sayapnya mengandungi racun. Sayap ini dipergunakan untuk senjatanya hak beracun lah. Oleh kerana kita sukar menjaga bahaya lalat, Allah meletakkan di salah satu sayap lalat tu penawar yang memulihkan racun tersebut. Banyak para tabik menetapkan, doktor lah kita kata tabik ni bahasa Arab, bahawa apabila kita disengak sengak tebuai lah dah. Maka jika kita gosokkan tempat yang kena sengatan itu dengan lalat, hilanglah bisanya dah. Gitu dah. Gosok dengan lalat, bisa hilang, bisa dah. Kata Ibnu Qudamah, tiap-tiap binatang yang tidak mengalir darahnya, baik binatang darat maupun binatang laut, tidak najis bangkainya dan tidak menajiskan air bila binatang itu mati dalamnya. Dah. Tak kira binatang darat ke laut dah. Kalau tidak mengalir darah lah, binatang yang tidak mengalir darah, tidak banyak darah lah. Maksudnya macam serangga lah. Kebanyakan ahli fiqh berpendapat demikian lah. Kata Ibn Muzin ni senang mazhab Syafi'i besar lah. Aku tidak mengetahui ada perselisihan faham dalam masalah ini. Kata Ibn Hazm, apabila suatu najis atau suatu yang haram atau suatu bangkai jatuh ke dalam benda yang cair, yakni air, minyak, minyak sapi, minyak itulah lembu dah, susu, kuah dan sebagainya, maka jika jatuh itu dapat mengubahkan rasa, warna atau bau air seumpamanya, rosaklah itu dan tak boleh lagi kita memakainya. Bahkan tak boleh lagi kita menjualnya. Jika tidak mengubah salah satu dari warna, rasa dan baunya, maka benda yang cair itu halal dimakan, halal diminum, sah dijual dan boleh dipakai berwuduk. Dalam hal ini dikecualikan air jelatan anjing. Ini air jelatan anjing wajib dibuang lah, walaupun tidak berubah. Ini khusus pasal ada hadis khusus lah. Begitu juga minyak sapi yang kejatuhan bangkai tikus dalamnya. Benda kejatuhan tikus dan mati dalamnya, jika benda itu cair hendaklah dibuang walaupun banyak. Dan jika benda itu keras, maka yang ada di sekitar bangkai tikus itu sahaja dibuang.
Dah tikus ni benda mengalirnya besar dah sikit. Di antara para ulama yang membolehkan kita menjual benda yang telah kejatuhan najis ke dalamnya dan mengambil manfaatnya ialah Ali, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Abu Musa Asy'ari, Abu Sa'id Al-Khudri, Al-Qasim, Salim, Atta, Al-Laits, Abu Hanifah dan Sufyan. Kata Abu Hanifah, apabila seekor burung atau seekor tikus jatuh ke dalam telaga dah, dan mati dalam telaga lah, maka telaga itu menjadi najis. Dan hendaklah ditimba airnya sebanyak 20 timba. Dah. 20 timba tu kira cuci lah, kira lebih banyak dah. Kalau ada tikus seekor jatuh dalam telaga. Jika yang mati itu ayam atau kucing, maka dah timba 40 timba dah. Timba 40 timba kira cuci gantian lain lah. Jika yang mati itu kambing atau kucing yang sudah membusuk, hendaklah timba air itu sehingga kering. Pulak dah dah. Dan kalau binatang tersebut dikeluarkannya dalam keadaan hidup, maka air itu tetap suci menyucikan lagi lah. Jatuh kambing, jatuh kucing kau, tak ada yang mampu dah. Tapi kalau jatuh itu anjing, maka hendaklah ditimba semua air itu walaupun anjing itu tidak mati. Pada siapa berwuduk dengan air telaga tersebutlah yang kedapatan dalamnya bangkai tikus atau bangkai ayam, hendaklah ulangi solat semalam. Tak ada lagi suci 20 semalam itu kena semayang mula. Kalau kedapatan sudah membusuk, hendaklah diulangi solat 3 hari 3 malam. Tapi kalau bangkai burung yang terdapat itu dikeluarkan sudah membusuk, diulangi solatnya 3 hari 3 malam. Ni fiqh gini lah. Kitab mana Abu Hanifah ni? Cara fiqh yang detail lah. Kadang-kadang tidak ada dalil. Tidak mesti kemah pun. Tak kemah setengah-setengah. Tapi kita kadang nak selesai masalah orang tanya pelik-pelik, terpaksa jawab tok guru fiqh ni dah. Jadi detail tahu tu. Kitab mutaakhirin lagi detail dah. Mazhab Syafi'i detail dah. Mazhab ni mari mazhab mutaakhirin lagi lah detail dah, lagi letih. Kata Imam Malik lah, sumur telaga yang ada bangkai ayam di dalamnya ditimba airnya hingga kering, terkecuali jika air banyak sekali dah. Banyak sangat air dah. Tidak boleh dimakan makanan dari tepung yang diremas dengan air itu dah. Cuci dengan air. Bukan cuci maksudnya. Remah dah. Ramah. Dia ramah dengan air itu dah. Ada bangkai. Tidaklah dibasuh kembali pakaian yang telah dibasuh dengan air itu dah. Jadi kotor lah jenazah. Hendaklah diulangi wuduk dan mandi telah dilakukan dengan air tersebut. Tapi tidaklah diulangi solat lah. Ni ada pun pendapat mazhab mana. Walaupun kata mazhab Maliki, tak perlu boleh dah semaya dah. Jika kedapatan air dipakai wuduk itu bangkai binatang kecil seperti tawon, lalat, katak dan sebagainya. Okey. Tak habis hayat dah. Dah. Jadi dia kata tak kira najis ni. Kalau air wuduk tu, air tu binatang kecil seperti tebu, lalat, katak dan sebagainya, yang besar-besar tu mampu dalam telaga kau bekas air ke apa kau. Jadi ambil semaya tu tak perlu lah, kira tak bernajis. Gitulah dah mazhab Maliki. Okey, yang ketiga, ada poin ketiga. Semua ulama mutaqaddimin lah, zaman dulu-dulu ni menghukumkan demikian. Dalam pada itu ada beberapa ulama yang meninjau masalah lalat dari sudut ilmu kesihatan, menolak hadis ini deh. Ada ulama-ulama moden tolak hadis ni. Kerana kata mereka berlawanan dengan ketetapan ilmu kesihatan, ilmu kedoktoran moden lah kononnya dah. Antara para ahli yang menolak hadis ni dengan arti tidak mengakuinya bahawa Nabi telah menyabdakan hadis ni ialah Dr. Taufiq Siddiqi. Dalam kitabnya Sunanul Kainat, beliau menerangkannya. Ada dah ulama moden lah yang kata tak setuju dah. Demam 3 hari, demam 7 hari adalah disebabkan lalat. Satu lalat bertelur 900 ekor dan hidup paling lama pun 3 minggu lah. Telur 900 ekor, hidup paling lama 3 minggu dah. Berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah, walaupun sanadnya sahih, masuk ke dalam golongan hadis yang muskil. Bukan tidak boleh jadi perawinya telah salah meriwayatkannya, mungkin jadi salah dah, kerana lupa ataupun lalai. Terdapatnya hadis itu dalam Sahih Bukhari tidak menjadikan dalil yang positif, yang qat'i lah, putus, bahawa Nabi benar-benar bersabda demikiannya pertikaian hadis itu dah. Kerana kandungan hadis ini adalah berlawanan dengan hadis yang diberitakan Abu Hurairah dan Maimunah, iaitu apabila minyak sapi lembu ni, minyak lembu dah,
Yang telah kejatuhan tikus ke dalamnya dalam keadaan beku, buanglah tikus itu dan minyak sapi yang di sekitarnya yang lain boleh dimakan. Tapi apabila minyak sapi itu cair, buanglah semua sekali, jangan kamu sentuh lagi. Tapi hadis itu sebut jatuh tikus dah. Natijah dari memegang hadis Abu Hurairah dan Imam Munah ini ialah keharusan membuang air yang kejatuhan lalat kerana akibat bahaya dari lalat dan tikus besar sekali. Itu pendapat dia lah. Kemudian Dr. Taufik berkata masalah yang terangkat ini adalah masalah keduniaan. Maka masalah keduniaan yang tidak masuk ke dalam tasyrik tidaklah wajib diambil oleh para umat. Kata gitu. Walau kalau betul Nabi kata apa, itu pandangan Nabi. Dia kata dia tidak wajib. Bukan pandangan agama. Bukan benda pandangan benda dunia dah. Nabi ni dalam benda dunia tidak wajib 100% dah. Macam Nabi pernah suruh tak payah pergi bunga pada pada pokok tamar dah. Ada Nabi lagi tiba-tiba tak jadi buah. Tak buah mana buah tamar. Tahu tu. Sahabat kata tak jadi. Nabi kata amun lebih tahu perkara duniamu dah. Jadi oleh sebab itu hadis dalil tu menyebabkan ada setengah lama kalau perkara dunia tidak wajib. Tidak mestilah. Dan tidaklah bersalah umat untuk yang mengabaikannya pendapat dia lah. Tegasnya menurut pendapat doktor ini, perintah Nabi membenamkan lalat adalah untuk memberi satu petunjuk. Bukan untuk menekankan kita berlaku demikian. Dalam soal-soal keduniaan, hendaknya petunjuk-petunjuk itu dikemuka kepada ilmu dan pengalaman dah. Kalau benda dunia, kita kena pergi kepada pengalaman lah. Pengurusan ke apa, bukan. Lah ni masalah setengah hari atau pejuang Islam dah. Pengalaman orang putih kau siapa-siapa kau dah. Pengurusan ni, orang Jepun ke apa ke. Kalau benda tu baik, kita kena ambil lah sistem pemerintah ke apa dah. Macam DO dan apa je buat 3 tahun. Ada sebab lah tak biar rasuah, tak biar apa dah. Jadi, di segi maqasid syariah, tujuan agama untuk elok rasuah, untuk elok pengejalan guna kuasa, boleh lah walaupun cara sistem tu dia asas kalau orang putih orang Jepun ke apa dah. Gitulah lebih kurang. Ada soal dunia ni hendaklah kita ikut pada ilmu dan pengalaman. Bukan kepada zahir nas. Gitulah lebih kurangnya. Jika dibenarkan ilmu dan pengalaman kita ambil, dan jika tidak boleh kita kesampingkan sebagai suatu pendapat Nabi tidak berdasarkan wahyu. Kalau perkara dunia ni pendapat setengah lama lah. Ada setengah lama kata tu, kalau benda tersalah mestilah ada dalih lain. Macam tamar tu, Nabi salah beri pendapat tentang perkara dunia tentang pedomong buah tamar tu supaya berlaku baru buah buah tamar tu. Nabi ada pula sahabat lain tegur dan Nabi tarik balik dah. Tapi lalat ni tak ada orang tegur. Itulah hujah orang kata. Ia jadi benda yang tasyrik juga dah. Nabi SAW sendiri bersabda, aku ini hanya seorang manusia. Kerana itu apa yang aku terangkan kepadamu dengan membawa nama Allah, terimalah dia, maksudnya benda tu agama lah. Terimalah dia hak dan benar. Tapi sesuatu yang aku terangkan berdasarkan pendapatku sendiri, maka mungkin boleh salah. Aku ini hanyalah seorang manusia. Ni cerita pasal lalat tu lah. Demikianlah pentahqiqanlah Dr. Taufik. Kerana itu haruslah kita mendalami ilmu pengetahuan. Kami tidak menyalahkan Dr. Taufik yang tidak mengamalkan hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Walaupun sahih sanadnya lantaran beliau menolak hadis itu dengan dasar ta'wilan. Kita boleh mengkapi ke sesak dia dah. Aklan ni yang cepat-cepat dah. Ni tak boleh bunyi dah. Antara hak kena berat ni. Dr. Ruisul Qadawi lah. Aklan ni dah. Dia kira orang macam liberal lah dah. Liberal nak. Tu bukan liberal berat pun. Orang yang guna pemikiran lebih daripada nas. Gitulah dah. Selafi totok yang biasa kata gitulah dah. Perlu diperingatkan bahawa hadis ini sahih sanadnya. Maka jika kita mengamalkan satu hadis berdasarkan kesihan sanadnya saja, wajiblah hadis ini kita amalkan. Tapi jika kita pandang hadis ini berlawanan dengan pengetahuan dan pengalaman, maka hendaklah ditakwilkan hadis tersebut. Seperti memandang bahawa dalam hadis ini ada terjadi kesalahan perawi, ada kesilapannya lah perawi dan atau dengan metod yang dilakukan Dr. Taufik. Menetapkan bahawa hadis ini pernah diucapkan Nabi dan menolaknya tanpa mentakwilkannya adalah satu kesalahan dalam beragama. Jadi kena takwil lah. Kalau tak takwil, jadi salah. Jadi benda tu tak boleh main-main kata-kata Nabi ni. Walaupun kita kata perkara dunia pun, jangan takut benda tu benda sebenarnya benda agama dah.
Menurut pentahqiqan Al-Imam Ibn Taymiyah, Ibn Taymiyah kata apa? Perkataan jangan kamu sentuh lagi terdapat dalam riwayat yang lemah dalam pandangan ulama-ulama salaf dan khalaf. Tegasnya tidak menetapkan bahawa minyak sapi dan sepertinya sama dengan air. Jangan dilihat kepada berubah tidaknya. Jadi tak nanti berubah lah. Inilah pendapat Al-Ghazali dari golongan Syafi'iyah, Hanabilah dan ahli hadis seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan inilah kami patuhi ibadati Allah SWT. Jadi ginilah. Ada hadis hak cerita pasal tak adalah tu minyak sapi kalau jatuh. Ada kelemahan juga, ada peribahasa. Tidak semua kata kuat. Kalau lemah tu, dia kata pergi pada asal lah. Dia cecair kak. Air ke, minyak sapi ke, kalau minyak gapo cecair. Kalau benda tu, dia tak pakai hadis tu, jika hadis tak kuat, dia kira guna keadaan hasar dah. Keadaan hasar ni, kalau berubah dah, kalau berubah tiga sifat tu, warna, rasa dan bau, maka mudah lah dah, terganti boleh guna dah. Kalau tidak, macam air tak berubah, kira boleh dah. Gitulah keadaan, tapi hampir sama je dah. Okey, tadi Al-Muhallaq jilid 1 muka 35 surat 168, Al-Mughni jilid 1 muka 129, Asy-Syarh Al-Kabir jilid 1 muka 1, Al-Majmu' Syarh Muhazzab kali jilid 1 muka 129 hingga 133, Subul Salam Syarh Bulughul Maram tu jilid 1 muka 31, Nawawi Athar Syarh Muntaqa. Jilid 1 muka 98. Okey, masalah ke-9, air dijilat kucing. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal hirrata laysat binajasin innama hiya minat tawafin 'alaikum. Rawahu Abu Daud, At-Tirmizi wan Nasa'i. Hadis ke-16 ini dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kucing itu tidak najis. Sesungguhnya kucing-kucing itu binatang yang selalu mengelilingi dirimu. Sekeliling kita dah. Tawafina. At-tawafina alaikum. Hirah lah kucing. Jadi hadis Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Rujuk Ibnu Bulughul Maram muka surat 4 lah. Hadis yang ke-16 ini menurut penetapan Bukhari adalah sahih lah, hadis kuat lah. Kata Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Asbabul wurudnya, sebab turunnya hadis tersebut sebagaimana berikut. Pada suatu hari Abu Qatadah masuk ke rumah Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Abu Qatadah ni masuk rumah Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Kabsyah menuangkan air solat untuk Abu Qatadah. Dah. Ambil solat. Kemudian datanglah seekor kucing untuk minum dah. Nak minum. Maka Abu Qatadah memberikan mulut kendi terus untuk kucing itu minum dah. Kerananya Kabsyah tercengang. Melihat Kabsyah tercengang, Abu Qatadah berkata, apakah engkau tercengang melihat hal ini? Kabsyah menjawab benar. Maka Abu Qatadah pun kemudian meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis kucing tu tak najis lah. Menyatakan hadis ini menyatakan kesucian kucing dan kesucian sisa minuman kucing walaupun ia baru habis menyentuh najis. Asal tidak terlihat bekasan najis di mulutnya dah. Nampak najis mulut ni tak boleh dah. Yang kedua perbahasan kedua, Malik Asy-Syafi'i dan Hadi menetapkan bahawa mulut kucing suci, demikian pula sisa minumannya adalah suci ya. Abu Hanifah menajiskan sisa minum kucing, tapi Abu Hanifah najis kata dah. Kata sebagian ulama, kucing yang telah menjilati barang najis dan belum berlalu semalam lamanya kemudian menjilat air, maka najislah air itu. Tetapi jika sudah semalam berlalu baru ia menjilati air, maka air itu tidak najis. Nah, ini detail lah. Kalau kita pakai bahasa ni, tak nampak kira suci lah, tak kira najis tak najis pun tak nampak mulut dia kena najis dah. Tak nampak toko najis lah. Dah. Kata Ahmad, jika kucing atau tikus jatuh ke dalam benda yang cair, kemudian dia keluar daripadanya, maka air dan benda yang kejatuhan binatang itu tiada najis. Boleh diminum dan dipakai buat berwuduk. Kalau tak mampu, supaya kucing kau tikus masuk air, kalau kita kau boleh ambil semayang. Betul lah dah. Okey, tentang binatang-binatang yang lain. Kata Abu Bakar Ibn al-Munzir, para ahli lebih
berijma' menetapkan bahawa sisa minuman binatang yang dimakan dagingnya boleh kita minum dan kita pakai untuk berwuduk. Dah. Jadi binatang hak kita boleh makan dagingnya, ijma' lah. Dia makan lembu ke, dah, kucing tak lah. Lembu, kuba ke apa, dia minum air bekas air kita dan kita ambil semaya minum pun boleh dah. Tu tentang binatang yang boleh dimakan. Jadi hak perbahasan tu macam kucing tak boleh makan dah. Kebanyakan para sahabat tabi'in berpendapat bahawa sisa minuman kucing dan binatang-binatang kecil seperti tikus, binturang ke apa ni, dan lain-lainnya suci boleh diminum dan dipakai buat berwuduk dengan tidak makruh. Gitulah ulama banyak dah. Yang kedua, poin kedua dah. Kata sebahagian ahli ilmu, hukum dalam urusan suci najisnya kulit binatang tersebut, rambutnya, bulunya, peluhnya, air matanya, air liurnya adalah menurut hukum air sisanya. Mengikut hukum air sisanya. Jadi rambut dia, bulunya, peluhnya, air matanya, air liurnya adalah menurut hukum air sisanya. Jadi bulu kucing, bulu gapa, peluh kucing, air mata kucing, air liur kucing, suci lah kalau kita kata kucing suci lah. Kata Nawawi, air sisa binatang-binatang seperti kucing, garol, zebra, keldai, segala binatang buas, tikus dan segala binatang yang lain selain dari anjing dan babi, suci tiada makruh kita memakai sisa binatang-binatang itu dah. Dan Nawawi ni bukan kucing je nak, garol, zebra, keldai, binatang buah, tikus, segala binatang yang selain dari anjing dan babi, pergi minum air situ dah. Bekas-bekas air dia tu, kita boleh buat ambil semaya, boleh pakai, minum-minum pun boleh. Kata orang Nawawi ni imam besar dalam mazhab Syafi'i ni. Bukan orang lain ni. Atta Az-Zuhri, Yahya Al-Ansari, Bakir Ibn Al-Asyash, Rabi'ah Abu Zaid, Abu Zinad, Malik Asy-Syafi'i dan Ibn Muzir berpendapat bahawa air sisa binatang yang selain dari anjing dan babi adalah suci. Amal lagi dah. Kucing kau apa lain. Anjing babi lah. Tak boleh. Hal lain cuci belakang. Rimau, gajah, singa ke apa lah. Kata Ibn Qudamah, tiada boleh kita berwuduk dengan air sisa binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Ini perbahasan pula. Tadi semua natai banyak dia. Ibn Nawawi berkata macam semua natai. Kata Ibn Qudamah, tiada boleh kita berwuduk dengan air sisa binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, selain dari air sisa kucing dan binatang yang lebih kecil daripadanya. Dan boleh berwuduk dengan air sisa binatang yang boleh dimakan dagingnya. Jadi kita boleh, kalau kucing tak boleh makan, tak boleh. Saya kata dah. Ikut kaedah Ibn Qudamah ni. Tapi kata boleh kecuali sisa kucing dan binatang yang lebih kecil daripada kucing lah. Kalau besar daripada kucing tak boleh makan, singa, gajah ke apa. Singa, rimau ke apa tu. Dah, dia tak boleh makan. Kita pun air minum dia pun tak boleh guna dah. Tapi kalau kecil boleh berwuduk dengan air sisa binatang yang bisa dimakan dagingnya. Jadi kalau dia kecil sikit dah skop dia dah, tak ada besar dah. Kata Ibn Rushd, para ulama hanya bersepakat dalam menetapkan kesucian air sisa yang diminum orang Islam dan air sisa binatang an'am, unta, sapi dan kambing, biri-biri. Tu sepakat lah. Mereka bersisih pada yang selain daripadanya lah. Al-Za'i dan Daud berkata sisa air segala macam binatang adalah suci. Tak kira lah binatang apa pun suci belakang. Malik mengecualikan babi saja. Babi saja. Anjing pun suci lagi dah. Cuma dia kata ta'budi atau apa. Itulah nyakit. Anjing gila lah. Tu tak beri. Basuh pun bukan kerana najis. Syafi'i mengecualikan anjing dan babi. Maksud Syafi'i ni anjing dan babi je tak boleh. Sisa air lain, natai, singa, gajah, kucing boleh belakang dah. Ibn Qasim mengecualikan segala binatang buas, termasuk anjing, babi dan lain. Ibn Qasim ni kecil sekut lagi dah. Jadi binatang buah tak boleh lah. As-Sari dan Abu Hanifah menetapkan bahawa air sisa binatang itu mengikuti hukum dagingnya. Kalau dagingnya halal dimakan, air sisanya suci. Kalau dagingnya makruh dimakan, maka air sisanya makruh dipakai. Gitulah. Yang mengikut As-Sari dan Abu Hanifah. Dagingnya halal. Kalau dagingnya makruh. Kalau dagingnya haram, dimakan, air sisa pun najis juga dah. Kalau kucing tu tak boleh. Kalau kira dah. Ibn Hazm menetapkan bahawa air sisa air orang musyrik najis.
Berat lagi Ibn Hazan ni kalau bekah. Kapi minum kau gapo tak boleh lah najis ni. Bekah situ kapi minum kau gapo tak boleh. Ahmad dia Ibn Qasim mengatakan bahawa air sisa orang musyrik yang minum arak. Demikian juga air sisa binatang yang suka makan najis seperti ayam makruh dipakai. Okay, sebab-sebab mereka bersisih ini ada 3 perkara. Pertama, berlawanan kias dengan lahir maksud Al-Quran. Kias mereka cari ilat yang sama, tengok ada beza maksud dengan Al-Quran. Yang kedua, berlawanan kias dengan lahir hadis. Kias ni berbeza dengan zahir hadis. Okay, berlawanan hadis sesama hadis. Menurut kias analogi, matinya binatang bukan kerana disembelih, menjadi sebab najisnya binatang. Kalau demikian, hidupnya binatang itu tidak matinya menjadi sebab bagi sucinya. Manakala matinya binatang itu bukan kerana disembelih menjadi sebab najisnya, tentulah hidupnya binatang itu menjadi sebab sucinya. Kalau demikian, tiap-tiap binatang yang masih hidup suci. Tiap-tiap binatang yang suci air sisanya. Kias ini berlawanan dengan firman Allah Ta'ala yang lahirnya menerangkan bahawa babi dan orang musyrik najis. Antara itu, terdapatlah golongan yang hanya mengecualikan babi dan orang musyrik saja. Mereka mengertikan rijisun dengan najis. Dalam Quran itu sebut najis rijisun. Kias ini berlawanan dengan hadis yang lahirnya menyatakan kenajisan anjing, kucing dan binatang buas. Hadis yang menerangkan kenajisan anjing akan terangkan kemudian lepas ni dia. Hadis yang menegaskan kenajisan air sisa kucing ialah hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Dari Abu Hurairah bahawa berjana dijilati kucing dibasuh sekali atau 2 kali. Ada hadis ni. Hadis yang kita baca hak suhu ni boleh buat semaya tak najis ni. Tapi hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah berjana jilat kucing pun kena basuh sekali atau 2 kali. Hadis yang menegaskan kenajisan air sisa binatang buas ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Air sisa binatang buas dan Tirmizi ni. Jadi bahawa kalau air cukup sekadar 2 qalah tidaklah dapat dipengaruhi najis. Perkataan ini memberikan pengertian bahawa kalau air itu kurang dari 2 qalah dapat dipengaruhi najis yang jatuh ke dalamnya . Kalau kurang 2 qalah jadi najis. Kalau lebih tak jadi najis . Kalau ikut hadis ni lah. Tak tahu kuat setang mana. Abu Daud dan Tirmizi ni. Binatang buah. Atas dasar dikatakan berlawanan, maka menurut hadis yang diriwayatkan Malik dalam Al-Muwatta dari Umar menegaskan bahawa air sisa binatang buas tidak najis. Pula dah Malik dalam Al-Muwatta tak najis sisa binatang buas. Dan menurut hadis air 2 qalah menyatakan bahawa kalau kalau kurang dari 2 qalah, maka air yang dijilati binatang buas itu najis. Ni. Kalau ada air 2 qalah lah. Kemudian Ibn Rushd menerangkan bahawa yang terkuat dari pendapat-pendapat itu ialah pendapat yang mengecualikan air sisa anjing, air sisa babi dan air sisa orang musyrik. Jika kita berpegang kepada zahirnya dari hadis lah. Dalam hadis itu Abdul Walid Ibn Rushd, ini datuknya Ibn Rushd berkata, hadis yang menyuruh kita membersihkan jilatan anjing dengan 7 kali bukan menekankan pada kenajisan, bukan masalah najis ni. Ada pendapat macam Imam Malik jugalah, yang buat tu bukan najis. Tapi kerana takut kumel anjing gila ke apalah. Suruhan ini didasarkan kepada kemungkinan anjing itu berpenyakit gila dah. Ni pendapat ramailah juga ulama dah. Menurut mazhab Maliki, anjing adalah suci. Perintah membersihkan bejana dan jilatannya suatu perintah kepatuhan ta'abbudi, dan mungkin kerana dikhawatirkan anjing yang menjilat itu anjing gila. Gitulah perbahasannya dah. Jelaslah hadis ini menyatakan kesucian air sisa kucing. Keterangan-keterangan yang tegas lain dari mengecualikan anjing tidak ada. Ini pun jika tidak ditakwil lah, ambil zahirnya. Jadi jelaslah suci air sisa kucing tu suci dia. Dimaksudkan air sisa ni air liur dan basahan mulutnya, gitulah. Sekat itulah masalah 10 kita bincang lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.